إنك رب العرش العظيم إنك بر الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير ولا تؤسر ربي تمم بالخير إنك سميع مجيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ahlan wa sahlan kepada seluruh pencinta ilmu yang terus meluangkan masa bersama dengan Google Meet Gema Yasin Nur Iman pada pagi ini. Moga setiap langkah Allah titipkan kebaikan, diberikan sisa umur yang barakah dan dilimpahkan ilmu yang bermanfaat untuk bekalan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, seperti biasa pihak majlis mohon kerjasama setiap masa pastikan kamera dan juga mikrofon di-off-kan sepanjang kuliah berlangsung. Mudah-mudahan kuliah kita dapat berjalan dengan lancar insya-Allah. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, bagi mendapat keberkatan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elyin Aminin Muhammad Saleh yang akan memimpin bacaan Yasin, doa dan tazkirah daripada kisah-kisah dari Al-Quran pada pagi ini, yang berusaha Puan Rosniati Mansur bersama dengan ahli jawatan kuasa Gema Yasin Nur Iman, yang dihormati lagi dikasihi para muslimin muslimat yang terus mengimarahkan kuliah-kuliah anjuran Gema Yasin Nur Iman. Amin Allahumma ya amin. Kita terus panjatkan doa kita pada pagi yang penuh barakah ini. Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah penyakit, berilah kesembuhan. Tiada kesembuhan melainkan darimu, tidak meninggalkan penyakit. Mudah-mudahan bacaan Yasin dan doa kita secara berjemaah pada pagi yang penuh barakah ini memberi keafiatan kepada mereka yang mengidap pelbagai penyakit. Untuk makluman semua, alhamdulillah kita tidak ada lagi senarai pesakit-pesakit COVID. Walau bagaimanapun kita terus mendoakan mudah-mudahan kita dijauhi dan semua kita masih lagi mematuhi pada SOP penyakit COVID-19 insya-Allah. Dan terus kita mendoakan kepada mereka yang mengidap pelbagai penyakit. Hari ini kita doakan untuk Syariah binti Idris, Nurul Azhani Azhar, Wan Nur Asmah, Waji Wan Daud, Wan Haniza bin Haji Wan Daud, Syahir Ahmad Hamidi, Nur Azia Hambali, Zahara Muhammad, keluarga Asila Abdullah, Saria Zakaria, Suhaila Osman, Muhammad Adnan Ismail, Nur Aisyah Mat Arif, Nur Aila binti Abdullah Ahmadillah, Daniel Isma Suhaila Ismail, Tengku Putri Izani binti Tengku Hishamuddin, Kamaria Maizara binti Kamarezmi, Hasnici Ismail, Muhammad Faizal Khan, Hajah Salma Hadis binti Sulaiman, Amran Samsudin, Sudikim Dongkol, Sanisah Kamal, Nur Adillah Zulkifli, Nurul Akilah Zulkifli, Nur Ain Husna binti Ahmad Akmal Nizam, Mansur Minah Habibah Khalid, Timah Ibrahim, Elina Wati Abdul Aziz, Abdul Hamid Haji Maksum, Zuraina Muhammad, Azrul Haiman, Muhammad Azwan, Ruqyah Ahmad, Saidin Kamis, Engku Farhas, Syahirah Engku Syahruddin, Kamar Rezmi bin Haji Kamaruddin, Masyidah Haji Yusuf,
Ahmad Mesrun Harum, Nur Azman Abdullah, Radila Hassan, Nur Khalid, Semik Abdullah, Nafisa Ali, Munawarah Abdul Sabhi, Sa'ad Harun, Datin Sharifah binti Zin, Azizah binti Lebaimat, Rozalina Azmi, Rozaini bin Abdul Karim. Dan pada pagi ini kita terus doa mohon Samri bin Sagap, di mana keluarga mohon doakan daripada jemaah untuk kesembuhan beliau yang diserang penyakit jantung semalam, dan juga untuk Ibtisham binti Abdul Radin di CICU yang selepas pembedahan membuang darah beku dalam paru-paru. Jadi kita terus mendoakan kepada semua mereka yang mohon kita doakan, iaitu sebanyak 202 orang. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan untuk kesembuhan, diberi syifa kepada semua mereka, insya-Allah. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa melengahkan masa, dengan penuh hormat dan takzim, sukacita menjemput Al-Fadil Ustaz Elyin Aminin bin Muhammad Saleh yang akan memimpin bacaan surah Yasin, doa dan tazkirah pada pagi ini. Dengan segala sukacita, saya serahkan majlis kepada Al-Fadil Ustaz. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, hari ini sama-samalah kita mengikhlaskan akhlisun nawaya, sama-sama kita ikhlaskan hati kita, perbaharui niat kita, keberadaan kita, kehadiran kita, keikutsertaan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dibimbing hatinya agar sentiasa ikhlas lillahi ta'ala. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Ya Allah, kurniakanlah kami ikhlas pada urusan niat kami, urusan pertuturan kami dan juga urusan perbuatan amalan kami. Amin Allahumma amin. Kita terus kepada pembacaan surah Yasin. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat, keinginan dan juga hasrat kita insya-Allah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت
إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر
الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر 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 الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارحمنا اللهم بارك لنا اللهم اغفر لنا اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا الله يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام Wahai Tuhan kami ya Allah, kami mohon kehadrat-Mu ya Allah, kehadiran kami, keberadaan kami di dalam program bacaan Yasin Gema Yasin Nur Iman ini. Kami mohon agar dengan barakah Al-Quran, barakah di awal hari, barakah menjelang waktu duha, barakah berada dalam majlis Al-Quran, barakah bersama-sama membacakan ayat suci Al-Quran. Kami mohon kehadrat-Mu ya Allah, sebahagian daripada sahabat kami, saudara kami, kawan-kawan kami, kenalan kami, jiran kami, orang-orang yang berada dalam ingatan kami, orang-orang yang berada yang sentiasa berbuat baik kepada kami ya Allah. Sebahagian daripada mereka yang ada kami sebutkan nama-nama mereka, mereka sedang diuji dengan ujian berkaitan dengan urusan kesihatan mereka. Sebahagiannya sedang berada di CICU, sebahagiannya sedang diuji dengan kesakitan yang amat berat, sebahagiannya sedang bersedia untuk menjalani pembedahan proses-proses yang Engkau sahaja yang Maha mengetahui akan hakikat keadaan mereka. Berat tanggungan mereka ya Allah, berat cabaran mereka ya Allah. Kami pada dalam masa yang sama bersyukur atas nikmat kesihatan yang Engkau berikan kepada kami, tetapi hati kami dan ingatan kami tidak pernah lupa bagaimana orang-orang ini sedang menghadapi cabaran dan ujian yang Engkau pinjamkan kepada mereka. Kami ya Allah, sebagai hamba-Mu yang penuh dengan kesilapan, dosa dan kealpaan, kami mohonkan bagi mereka. Kami mintakan kepada-Mu ya Allah untuk mereka, agar mereka diberikan keafiatan dan kesihatan, diberikan kesembuhan daripada sebarang bebanan, tanggungan, sakit, penyakit dan kesukaran dalam urusan mengurus kesihatan mereka. Ringankanlah tanggungan mereka ya Allah. Ringankanlah tanggungan mereka ya Allah. Dalam mereka sakit ya Allah, Engkau permudahkan urusan ibadah mereka ya Allah. Kalau mereka perlukan kepada tayammum, permudahkanlah urusan tayammum mereka. Kalau mereka perlu istinja daripada buang air kecil ataupun qada hajat, Engkau permudahkanlah mereka untuk beristinja, membersihkan diri. Kalau mereka itu masih boleh untuk melaksanakan wuduk ketika mereka sakit,
Engkau permudahkan mereka untuk mengambil wuduk, ya Allah. Mereka nak berjalan menuju ke bilik air, permudahkanlah, ya Allah. Mereka ingin beralih dari satu posisi ke satu posisi, Engkau permudahkanlah, ya Allah. Mereka nak turun dari katil melangkah untuk membersihkan diri, Engkau permudahkanlah mereka, ya Allah. Permudahkanlah mereka, ya Allah. Dalam mereka menghadapi ujian-Mu, jangan sampai mereka lupa untuk terus beribadah, bertawakal dan rida dengan setiap satu takdir yang Engkau takdirkan ke atas mereka. Namun kami merayu meminta kepadamu, ya Allah, sembuhkanlah mereka, ya Allah. Afiatkanlah mereka, ya Allah. Selamatkanlah mereka, ya Allah, daripada bebanan, tanggungan, kesakitan tersebut. Kembalikan mereka dalam keadaan sihat, ya Allah, agar mereka dapat beribadah dengan keadaan yang lebih baik berbanding apa yang sedang mereka hadapi sekarang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di samping kita mendoakan, ada di kalangan kita yang mungkin suaminya tak berapa sihat, doakan. Isteri tidak berapa sihat, mungkin mudah-mudahan sihat. Kita doakan. Ada yang menantunya kurang sihat, ataupun anaknya sedang dalam proses nak melahirkan anak, berada di hospital, ataupun jiran kita, ataupun ada adik-beradik kita yang mungkin sekarang ada yang ada masalah jantung, ada masalah buah pinggang, ada yang pagi-pagi ni perlu urusan dialisis, macam-macam ujian kesihatan. Kita doakan orang-orang yang berada dalam ingatan kita ini, kita lintaskan dalam hati kita, Allah permudahkan urusan mereka. Tapi bukan semata-mata untuk sihat sahaja, ingat. Kita doakan bukan untuk sihat sahaja, tetapi untuk hadapi sihat dan sakit, tetap meningkat iman dan takwanya kepada Allah. Seandainya ditakdirkan di sisi Allah dia terus sakit sehingga meninggal dunia, yang penting dibawa iman dan takwa ketika meninggal dunia. Kalaupun akan datang dikembalikan sihat dan walafiat, mudah-mudahan sihat dan walafiatnya itu juga kekal sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Apa guna kalau sihat tetapi semakin lupa dan jauh kepada Allah? Dan lebih buruk lagi, makin sakit, makin menderita, makin nazak, makin lupa kepada Allah. Jadi itu yang lebih buruk lagi. Dalam urusan dunia, dahlah dia tu ditimpa sesuatu benda yang musibah, tak sihat. Tapi jadi hati memberontak, marah-marah pada takdir. Tak puas hati dengan Allah. Rasa tak suka dengan apa yang Allah beri. Langsung tak nampak apa-apa kebaikan daripada penyakit yang ada. Oh, lagi buruk. Sudahlah sakit, malah jauh kepada Allah. Makin susah nak ibadah dan tak mahu ibadah. Makin susah nak solat dan tidak ingin untuk solat. Ketika itu lagi berat. Dunianya sudah tergendala, banyak perkara tak dapat buat. Rupanya akhiratnya makin jauh. Ini paling rugi. Jadi sekalipun terus keadaan, tapi walau bagaimanapun kita mohon supaya diberikan afiat dan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah, mudah-mudahan kita pun sihat wal afiat. Sebab tu dalam setiap pagi kita baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajzi tu, kasal maknanya malas. Ya Allah, aku berlindung daripada ajiz dan kasal. Kasal maknanya malas. Ada orang Jawa sini. Orang Jawa kalau malas cakap apa? Kesel, Kesel. Ustaz. Kesel. Bahasa Arab tu. Wal kasl. Bahasa Arab, wal kasli, malas.
Baik, ajiz tu apa? Ajiz ni ada beberapa tafsir. Ajiz asal maknanya lemah, tapi ada maksud kedua. Kalau orang tua dipanggil ajuz. Dan sebahagian ulama bila disebut ajiz maknanya sakit tua yang susah nak bangun, susah nak buang yang besar, susah nak buang yang kecil. Jadi kita minta perlindungan Allah agar kita tak kena sakit tua, sakit yang orang kena handle kita, orang kena angkatkan kita, orang kena pindahkan kita, orang kena cebokkan kita. Tapi penyakit dia umum, apa-apa jenis sakit. Mungkin kemalangan, mungkin koma, mungkin apa. Kita mohon agar kita tidak terkena keadaan di hari tua yang mana akan secara zahirnya memberi beban, tanggungan dan memerlukan komitmen ramai orang untuk mengurus kita. Tapi kalau kita berada dalam keadaan begitu, kita tempuhlah sebaik-baik mungkin. Tapi kita mohon perlindungan. Masa kita sehat ni lah, setiap pagi petang itulah zikir yang kita mohon agar kita tidak diuji dengan ujian yang seperti itulah dia punya berat. Ada dipaparkan ni. Minal ajazi wal kasal. Kasal tu maknanya malas lah, sifat malas. Minal jubni maknanya penakut, takut. Wal bukhli, bakhil. Min ghalabati dain, dikalahkan dengan hutang, bebanan hutang. Wa qahrir rijal, penganiayaan manusia. Ini bagus baca doa ni pagi dan petang. Baik, apa cerita kita hari ini dari Al-Quran? Hari ini kita nak kongsi tentang kisah seorang wanita, perempuan. Tentang perempuan. Mana kita nak pergi? Jom kita pergi kepada Mushaf Al-Quran. Kita sama-sama buka muka surat 542 kalau tak silap saya. Jom kita tengok sekejap. 542. 542. Surah apa namanya ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah apa nama dia ni? 542. Surah Mujadalah. Betul. Ya, tepat. Surah ini boleh disebut dengan dua nama. Mujadalah, betul. Dan satu lagi boleh juga disebut Mujadilah. Dua-dua boleh. Kenapa dua-dua boleh? Dia baris berbeza, makna berbeza. Tapi untuk surah ini, memang dua-dua baris tu makna dia pun berbeza, tapi dua-dua boleh. Mujadalah tu maknanya perihal soal jawab. Mujadilah maknanya wanita yang bertanya untuk mendapat jawapan. Jadi ini cerita tentang orang perempuan. Jadi sebut mujadalah pun boleh, mujadilah pun boleh. Ayat yang kita nak cerita kisah dia, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Cukup sampai situ 4 ayat sahaja. Ada satu kisah yang menarik untuk kita kongsikan. Baik. Yang pertama kita nak ingat dua watak penting. Watak penting yang saya nak namakan, yang pertama wanita itu. Namanya Khawlah binti Tha'labah. Boleh tak tulis kat ruang mesej kita? Khawlah binti Tha'labah. Khawlah. Macam mana kita nak eja tu? Kalau boleh tulis yang Jawi, tulis je. Khawaw lam ta marbuta Khawlah binti Tha'labah. Baik, terbaik. Yang tulis, mudah-mudahan Allah berikan ingatan yang kuat, kefahaman yang tinggi, pencerahan yang jelas insya-Allah. Yang kedua berkenaan dia dengan suami dia. Suami dia namanya ialah Aus. Aus. Alif waw sin. Aus ataupun AUS. Aus bin Samit. Aus bin Samit. Okey, yang pertama kita nak kenal watak yang berlaku. Dua orang ni, suami isteri, dan urusan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, kita nak faham cerita dia. Apa kes ini? Kes yang berlaku di antara mereka berdua namanya kes zihar. Kesnya namanya ialah kes zihar. Zihar. Zihar apa makna? Siapa yang tahu zihar tu apa? Zihar ni, kalau saya punya tubuh badan saya ni, kalau bahagian depan ni, bahagian depan bahasa Arab dia panggil sadrun, dada hadapan. Kalau bahagian dada belakang,
Dada tapi belakang. Bahagian kita sebut bahagian apa? Bahagian yang kita bongkokkan ketika mana kita rukuk tu, bahagian belakang. Dia panggil perkataan dia zahrun. Zahrun. Huruf za, bukan huruf za, huruf za. Kan kita hari tu belajar kan? Jadi zihar ni diambil daripada anggota badan tersebut, tetapi tujuan dia berkaitan dengan hubungan suami isteri. Maknanya macam ni. Orang jahiliah dulu, kalau mereka benci kepada isterinya, dia tak suka, dan dia itu ingin supaya isterinya terjauh, terhalang, terbiar, teraniaya, diberikan satu penderaan emosi, cara mereka ziharkan isteri. Mereka ziharkan isteri. Dan ziharkan isteri ni seakan-akan macam jatuhkan talak. Tapi tak sepenuhnya talak. Kalau orang dia jatuhkan talak pada isteri dia, dia kata kalau dia kata kamu saya talakkan, kamu saya ceraikan. Maknanya kan sudah terputus hubungan dengan ucapan, dengan perkataan putus hubungan. Maknanya ada benda yang sebelum ini boleh jadi tak boleh. Ada benda yang sebelumnya halal jadi haram. Ada benda yang sebelumnya diharuskan jadi tak boleh pula. Jadi kerana percakapan. Itu nama dia talak. Satu lagi dalam adat jahiliah, ada satu lagi nama dia zihar isteri. Bukan talak, zihar. Tapi tujuan zihar biasanya dia tujuan dia macam nak mentalakkan. Bendanya dah ada dalam adat jahiliah dululah. Dalam adat kita orang Melayu tu tak adalah. Jadi cara zihar macam mana? Kalau cara talak, aku talakkan engkau, saya ceraikan awak, tu cara talak. Cara zihar macam mana? Dia samakan bahagian belakang isteri dia dengan ibu dia. Dengan ibu dia. Macam mana dia samakan? Samakan tu bukan letak mak dia sebelah, isteri dia sebelah. Itu samakan secara fizikal, bukan. Samakan secara percakapan. Maknanya dia gini, kalau dalam terjemahan bahasa Melayu, belakang kamu umpama belakang ibu saya. Belakang kamu umpama belakang ibu saya. Belakang ni badan belakang lah. Belakang kamu ni umpama sama seperti belakang ibu saya. Kalau ikutkan, kalau kita fikir apa kaitan belakang dengan belakang? Tak, itu adat jahiliah dulu. Memang macam tu cara ucapan dia. Dengan makna percakapan tu diguna untuk kita adalah belakang ibu kita adalah haram bagi kita. Maksud belakang ibu kita tu berhubungan dengan ibu kita tu adalah haram bagi kita. Bukan sentuh belakang mak kita jadi haram, bukan. Tapi nak menunjukkan bahawa kita kan haram hukum dia memang tak boleh berhubungan dengan mak kita sendiri. Hukum dia haram. Maka dia samakan isteri dia dengan mak dia dengan cara benci, menyamakan dengan cara tidak suka, dengan menyebutkan perkataan belakang tadi tu, yang mana dalam adat jahiliah sebutnya belakang, tapi tujuannya mengharamkan hubungan dia dengan isteri dia sebagaimana haramnya hubungan dia dengan mak dia. Ini maknanya ada bab spesifik sikit lah. Dalam bahasa kes ini kita sebut namanya zihar. Namanya zihar. Baik. Sekarang ni berlaku apa? Ada seorang sahabat Nabi SAW. Yang lelaki tadi namanya siapa? Yang suami dia. Bismillah. Aus. Aus bin Samit. Aus bin Samit ni bukan orang bukan orang musyrikin, bukan orang zalim, bukan orang kejam, bukan apa. Dia dikatakan pernah mengikuti beberapa siri peperangan bersama Rasulullah SAW. Bukan orang bukan orang jahat, bukan penjenayah, bukan. Cuma biasalah dalam adat kehidupan suami dan isteri ni ada beberapa perangai-perangai, sifat, sikap tertentu yang ada pada suami.
Ada juga beberapa perangai sifat tertentu yang ada pada seorang isteri. Itu biasa. Jadi di kalangan kita pun semuanya Alhamdulillah solat 5 waktu. Tapi ada yang panah baran sikit, ada yang pemalu sikit, ada yang banyak cakap sikit, ada yang macam mana banyak cakap sikit? Banyak cakap lah, dah banyak cakap sikit pula. Banyak cakap, ada yang pendiam, ada yang suka senyum, ada yang tak senyum-senyum. Jadi berbeza-beza kan dari segi karakter sifat manusia. Aus bin Samit ni umurnya dah lanjut. Umurnya dah lanjut, agak sedikit tua. Satu hari tu dia ni memang ada sedikit panas baran lah. Ada, bukan panas baran, ada mudah marah. Satu hari dia bergaduh, bertekak dengan isterinya. Isterinya siapa tadi? Khawlah tadilah. Tekak, 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 marah. Lalu akhirnya kerana marah sangat, akhirnya dia cakap dengan isteri dia, Anti alayya ka zahri ummi. Engkau ke atas aku seperti mana belakang tubuh ibuku. Maknanya dia cakap tu sebiji dengan percakapan yang ada dalam adat jahiliyah, yang percakapan itu tujuannya mengharamkan hubungan. Mengharamkan hubungan. Hanya percakapan saja. Hanya percakapan. Oh, ada yang tak dengar suara saya? Kuat ke perlahan? Ke saya kena cakap lebih kuat? Slow lah suara Ustaz ni. Jelas, Ustaz. Jelas. Jelas Jelas. Okey, baik. Kalau ada banyak tempat jelas, maknanya mungkin handphone seseorang ataupun speaker seseorang. Kalau kebanyakannya jelas lah. Kalau majoriti tak jelas, mungkin saya punya mikrofon. Baik, cerita dia. Saya nak masuk ni ayat pertama ni, baru kita tahu cerita dia. Bila dah berlaku macam tu, dia dah cakap kepada isteri dia begitu, dia dah marah. Lepas tu dia cakap, terus dia tinggalkan, orang kata apa, keluar rumah. Keluar rumah, dah marah-marah dia keluar rumah. Bila dah keluar rumah dalam satu tempoh, tiba-tiba dia balik. Bila dia balik saja, dia pulang ke rumah. Sampai ke rumah, dia ada keinginan untuk berhubungan dengan isteri dia yang namanya Khawlah tadi. Lalu dia datangi isteri dia. Tiba-tiba Khawlah menolak. Kalau ikut dari segi hukum asal, isteri yang menolak ketika suami ingin berhubungan, maka jawapan dia haram. Tapi Khawlah tolak ni bukan kerana sakit hati. Bukan kerana, sakitlah hati aku, engkau dah zihar, engkau nak aku balik. Dia bukan macam tu. Sebab tu dipuji dalam Quran ni, ceritanya dipuji sebab dia itu menolak semata-mata kerana Allah, kerana Rasulullah. Itu yang mahal kat situ saja. Baik, bila dia tolak, suami dia marah. Kenapa kau tolak? Kau kan gini. Lalu Khawlah kata, dia kata, abang tadi, sebentar tadi, tempoh tadi, abang dah zihar saya. Zihar ni dalam adat jahiliah mengharamkan hubungan. Saya tak tahu lagi apa hukum kalau setelah zihar, saya ni boleh tak disetubuhi oleh abang. Jadi suami dia marah-marah, dia oleh kerana dia itu umurnya agak lebih muda berbanding suami yang tua, lalu dia ada kekuatan fizikal menolak hubungan itu. Secara fizikal tolak, tak mau. Akhirnya dia kata, biarkan saya dulu tanya kepada Rasulullah. Apa hukumnya? Kalau Nabi kata okey, baru saya datang balik pulang semula ke rumah. Jadi bukan kerana sakit hati, kau dah zihar, kau nak aku balik. Dia bukan kerana hati dia, tapi kerana bimbang melanggar hukum Allah. Akhirnya, apa dia buat? Dia pun mohon untuk dia pergi jumpa Rasulullah. Akhirnya dia pun pergi bertemu dengan Rasulullah. Bila sampai kepada Rasulullah, dia pun tanya kepada Nabi. Dia kata, Rasulullah, suami saya ni marah-marah pada saya. Kemudian dia gunakan perkataan yang ada pada adat jahiliah dulu, iaitu dia zihar saya. Dia samakan saya dengan mak dia. Maka dengan sebab itu saya nak tanya Rasulullah. Dia dah balik ke rumah, tiba-tiba dia nak berhubung badan dengan saya. Maka boleh tak saya ini berhubungan badan dengan dia? Lalu Rasulullah bersabda, Nabi kata, aku tak tahu lagi hukumnya. Belum tahu lagi apa hukumnya, belum dijelaskan oleh Allah tentang perkara tersebut. Lalu dikatakan Nabi pun bermohon, berdoa kepada Allah. Khawlah ni minta sangat, mudah-mudahan adalah hukumnya.
Mudah-mudahan adalah penjelasannya. Dia nak merelakan dirinya dihubungkan dengan suaminya, dia takut melanggar hukum. Tetapi kalau dia tolak sedangkan dia wajib, dia bimbang melanggar juga hukum. Jadi dia berharap sangat ada hukum yang ditentukan. Akhirnya ketika Rasulullah berdoa mohon-mohon kepada Allah, lalu tiba-tiba wahyu diturunkan. Kerana dia doa tu, mohon kepada Allah, Khawlah pun doa, ya Allah, aku mohon supaya ada hukum untuk aku, untuk dijelaskan, untuk apa? Supaya aku nak tahu keadaan diri aku ni, ya Allah. Jadi akhirnya Allah turunkan wahyu kepada baginda Nabi SAW. Bila turun saja wahyu ayat yang pertama ini, Rasulullah terus cepat-cepat berita gembirakan kepada Khawlah. Wahai Khawlah, Allah mendengar apa yang kau adukan kepada aku. Allah dengar apa pengharapan kamu. Allah dengar apa permintaan daripada kamu. Jadi secara langsung apa yang dia ingin dan dia nak minta apa hukumnya, didengari oleh Allah dan Allah menjelaskan. Baik, kita tengok pada ayat yang pertama. Apa cerita dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qad sami'a Allah. Sesungguhnya Allah mendengar. Qaula, perkataan, percakapan, perkenaan, aduan, allati tujadiluka fi zawjiha. Percakapan wanita yang mengadu kepada kamu tentang fi zawjiha, tentang urusan suaminya. Allah dengar wanita yang mengadu berkenaan dengan masalah perihal suami dia, Aus bin Samit tadi. Wa tashtaki ila Allah. Dan dia itu, dan wanita tersebut sambil dia itu merayu berdoa kepada Allah. Khawlah ni, dia bukan benci suami dia. Walaupun suami dia buat benda yang tak elok, benda yang menganiaya emosi dia, tapi dia bukan soal benci suami. Bukan soal marah suami. Tapi soal nak mematuhi perintah dan hukum Allah. Jadi dia mengadu kepada Rasulullah. Dia merintih kepada Allah. Wa tashtaki, mengadu kepada Allah. Wallahu dan Allah mendengar tahawurakuma, perbualan kamu berdua. Apa yang dia mengadu kepada Nabi, apa yang Nabi beritahu bahawa aku belum tahu apa hukumnya, aku berharap agar Allah turunkan hukumnya menjadi penjelasan kepada kamu tentang masalah kamu dengan suami. Apa yang dicakap-cakap dengan Rasulullah, Allah jelaskan, Allah mendengar perbualan kamu berdua. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Bayangkan seorang wanita bercakap secara peribadi, doanya kepada Allah didengar oleh Allah. Secara zahir dia bercakap dengan Rasulullah, perbualan dia sendiri didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia memang nak tahu ikhlas kerana Allah. Lalu macam mana nak selesaikan setelah dia diziharkan ini? Baik, lalu dijelaskan. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Orang-orang yang menziharkan, orang-orang yang keluarkan perkataan zihar dari kalangan kamu, bila dia ziharkan isteri dia, mahunna ummahatihim. Hakikatnya isteri dia itu tidaklah bertukar status, boleh terus menjadi ibu mereka. Hakikatnya bukanlah menjadi ibu mereka. Walaupun dia sama kan, hukumnya haram, tak boleh. Menzihar-zihar tu tak boleh. Tapi kalau dah buat, dah dia cakap zihar itu, bukan bermakna terus hukum dia berubah. Di isteri dia haram sampai bila-bila. Tu dah jadi macam mak dah. Haram sampai bila-bila. Tak, sebenarnya tak jadi macam tu. Cuma perbuatan menzihar tu tetap tak boleh. Jadi isteri sampai bila-bila tak akan jadi mak. Mak sampai bila-bila tak akan jadi isteri. Itu hakikat. Baik. Kemudian, yang dikatakan mak tu apa? Apa itu mak? In ummahatuhum illallai waladnahum. Tidaklah mak itu melainkan orang-orang yang melahirkan mereka. Jadi takrifan mak ni adalah orang yang melahirkan kita. Itu takrifan mak yang sebenarnya lah. Tapi mak ni banyak kategori. Ada mak mertua, ada mak angkat, ada mak tiri, ada mak apa. Tak kisahlah. Tapi yang betul-betul dari segi nasab keturunan, yang namanya mak adalah orang yang melahirkan kita.
Baik. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka ini, la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Sesungguhnya mereka itu benar-benar telah mengucapkan satu perkataan mungkar dan satu perkataan pembohongan. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan memaafkan. Jadi walaupun perkataan tu tak elok, perkataan tu tak boleh, hukumnya haram menzihar-zihar isteri, tapi pada masa yang sama Allah Maha Pengampun dan Allah memaafkan. Tapi ada jalan dia. Macam mana nak settle? Jadi Khawlah ni bila dah dengar daripada ayat Quran tu, dia pun suspend lah. Macam mana nak jalan keluar ni? Kalau talak, kena rujuk. Kalau talak kali yang pertama, kena dirujuk. Rujuk cara dia macam mana? Cara dia dengan perkataan jugalah. Ada orang ditalak, kemudian ada tempoh iddah. Iddah dia tengok, iddah dia masih ada haid ke tak ada haid ke dan sebagainya. Kemudian daripada tempoh iddah tu, mesti ada rujuk. Perkataan dia rujuk. Saya nak rujuk kepada awak. Mesti ada perkataan. Dalam mazhab Syafi'i, mesti ada perkataan. Sekarang ni zihar dah jatuhkan juga secara perkataan. Tapi nak kembalikan semula agar hubungan itu dikira sebagai halal, maka dia kena buat beberapa perkara. Apa perkara yang perlu dibuat? Dekat sini kita tengok baiknya hati Khawlah bukan benci, bukan semata-mata kerana benci perbuatan suaminya. Tapi tujuan dia semata-mata nak jalankan perintah Allah semata-mata. Sekalipun bertentangan dengan hasrat hati dia, sekalipun emosi dia mungkin sedikit tercedera dengan perbuatan suaminya, tapi bukan itu dia punya fokus dia. Baik, kita tengok ayat yang ketiga ni menarik. Sampai ayat keempat. Dan macam mana dia selesaikan masalah dia dengan Rasulullah, urusan dia dengan Rasulullah. Baik. Kemudian apa perintah Allah? Kita tengok pada ayat berikut. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ, dan orang-orang yang menziharkan istrinya, dia dah ziharkan istrinya, ثُمَّ يَعُودُونَ, kemudian dia kembali, lima qalu, dia nak kembali semula ucapan itu. Dia nak mahu menarik kembali semula ucapan yang dia dah cakap tu. Dia dah cakap, isteri dia zihar, samakan dengan mak dia. Jadi hukum dia haram, dah tak boleh berhubungan. Sekarang nak kembalikan semula apa yang dia cakap tu, nak tarik kembali, nak hubungkan, nak boleh halal balik berhubungan dengan isteri. Maka dia kena laksanakan kafarah zihar itu. Maka yang pertama sekali yang perlu dia buat, fa tahriru raqabatin. Mestilah dia membebaskan seorang hamba abdi. Seorang hamba sebelum mereka itu berhubungan semula. Min qabli an yatamassa. Pergi cari satu orang hamba, kemudian beli hamba tersebut, kemudian bebaskan hamba tersebut. Beli hamba maknanya kena ada duit lah. Dan hamba bukan harga murah-murah. Hamba ni mesti harganya biasanya mahal-mahal. Biasanya harganya ada harga. Beli hamba tersebut dan kemudian cakap dengan hamba itu, dia dah jadi tuan, kemudian cakap dengan hamba itu, aku bebaskan kau untuk kafarah ziharaku. Dia dah bebaskan dan kemudian dia boleh kembali semula balik ke rumah berhubungan dengan isteri dia. Berhubungan maknanya seperti mana suami isteri sebelum itu. Oh macam tu macam tu kena buat. Macam itulah kena buat. Zalikum tu'adhuna bih. Demikianlah kamu disuruh, dinasihatkan untuk kamu berbuat demikian. Diajarkan kepada kamu, begitulah kamu kena buat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah amat mengetahui tentang apa yang kamu laksanakan. Allah tahu apa yang dia nak buat ke, tak nak buat ke, dia nak buat ke, macam mana ke, Allah Maha mengetahui. Baik, sekarang ni Khawlah cakap dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, suami saya ni Aus ni orangnya tak ada duit Rasulullah. Untuk mencari hamba tu, maka dia tak mampu Rasulullah. Hamba harganya terlalu mahal Rasulullah. Suami saya tu memang tak mampu. Saya tahu kemampuan dia macam mana. Saya tahu dia punya income dia macam mana. Kalau nak suruh dia bebaskan hamba, memang dia tak mampu. Mungkin dia memang tak berjaya nak mendapatkan seorang hamba yang dia mampu beli dan kemudian dia bebaskan,
dan kemudian dia selesai dapat membebaskan dia daripada perkataan zihar yang dia buat tadi tu. Yang nak tarik balik tu bukan main tarik balik je. Kalau cerai, nak rujuk, memang secara percakapan saja. Tak ada kena bebaskan hamba ke apa, tak ada. Tapi zihar ni oleh kerana perbuatan dia tidak sepenuhnya seperti talak, tapi dalam adat jahiliah, tujuan dia seperti orang itu telah ditalak. Istilah kita tu mungkin gantung tak bertali ke, gantung mati gantung ke apa ke, tak kisahlah. Tapi keadaan dia macam tu. Keadaan dia macam tu. Jadi kata Khawlah, Rasulullah, suami saya tak mampu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat. Faman lam yajid, siapa yang tak dapat hamba tu, tak ada mampu ke, tak dapat ke, tak jumpa ke, tak ada hamba itu, maka dia kena pergi kepada yang kedua. Mesti buat yang pertama dulu. Yang kedua, fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Mestilah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari tanpa henti. Kalau dia berpuasa 50 hari, hari ke-51 tak puasa, batal. Mula daripada 1 semula. 60 hari berturut-turut. Kalau puasa Ramadan 29 hari berturut-turut atau 30 hari berturut-turut. Ini 2 bulan. Dia puasa min qabli an yatamasa, sebelum mereka suami isteri bersentuhan bersama semula, bercampur ataupun kita sebut bersetubuh. Saling sentuh, menyentuh, pegang, memegang. Jadi tak boleh bersetubuh, berhubungan badan tak boleh. Kecuali puasa 2 bulan. Tunggu 60 hari. Bila turun ayat begitu, kata Khawlah, ya Rasulullah, suami saya ni umurnya dah tua sangat Rasulullah. Saya ni sampai masih ada kekuatan untuk tolak dia ketika mana dia nak berhubungan dengan saya. Tadi kan dia tolak. Sebab dia kata dia tak tahu lagi hukumnya di sisi Allah macam mana tentang orang yang telah diziharkan. Sampai wanita ni pun masih ada kekuatan untuk tolak suami dia. Sebab suami dia dah tua, dah tak kuat. Jadi kata dia, ya Rasulullah, suami saya tu memang tak mampu. Kalau nak puasa 2 bulan memang tak larat. Lalu yang ketiga apa? Faman lam yastati'. Siapa yang memang dia tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, fa it'am, maka hendaklah dia beri makan kepada sittina miskina. Sittin maknanya 60. Miskina 60 orang miskin. Setiap orang miskin diberi dengan 1 juadah makanan asas yang mana sekali makan mereka dalam keadaan kenyang. Pada ketika zaman itu, makanan utama yang mengenyangkan, yang mencukupkan untuk bagi orang miskin ialah memberikan kurma. Itulah last sekali. Zalika litu'minu billahi wa rasulih. Yang demikian 3 perkara itu bukan untuk susah, bukan untuk membeban, bukan untuk apa? Litu'minu billahi wa rasulih. Agar untuk kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semata-mata buat kerana iman kepada Allah. Jadi bukan soal 60 ramai sangat, 60 hari banyak sangat, hamba mahal sangat. Dia bukan itu. Iman kamu kat mana? Kamu nak buat kerana Allah ke tidak? Wa tilka hududullah, itulah batas-batas undang-undang dan hukum-hukum Allah. Walil kafirin, bagi orang yang menentang, yang tak puas hati, yang derhaka terhadap ketentuan dan aturan Allah, senang saja. Bagi mereka azab yang pedih. Azabun alim. Kafir maknanya orang yang menentang. Bila dengar pilihan yang ketiga ini, apa kata Khawlah? Ya Rasulullah, tadi saya beritahu tuan, suami saya ni tak mampu nak cari hamba abdi. Tak mampu nak puasa 60 hari. Maaf cakap, dengan dia punya kemampuan ekonomi, nak beri makan kepada 60 orang miskin ni pun dia tak ada duit, ya Rasulullah. Tetapi ya Rasulullah, kalaulah begini perintah Allah kepada kami, suami saya, untuk dia lepaskan, tarik balik perkataan zihar tu, 3 ni jalan ni untuk beriman kepada Allah, maka saya akan keluarkan sebahagian daripada harta saya akan sumbangkan pada suami saya untuk dia selesaikan bagi fakir miskin 60 orang makan. Khawlah dia keluarkan duit. Bukan dia paksa suami dia, awak bayar 60 orang, kalau tak 60 orang awak tak dapat saya. Dia bukan pakai emosi dia, bukan. Dia fikir ni macam mana
kalau suami aku nakkan aku balik, boleh. Tapi hukumnya begini-begini. Aku tahu dia ketika itu memang marah sikit. Aku tahu ketika itu dia memang dah tua tak mampu. Aku tahu. Tapi urusan 3 step yang perlu dibuat ni, litu'minu billahi wa rasulih. Untuk urusan iman kepada Allah dan Rasulnya. Tak apalah. Kalaulah nak bagi fakir makan 60 orang ni suami aku tak cukup, aku sendiri keluarkan belanja aku bagi pada dia untuk cukupkan agar dia dapat selesaikan bagi 60. Kata Rasulullah, sebahagian lagi aku sendiri yang akan bagi juga. Nabi pun sumbang sama. Bayangkan. Padahal urusan mereka, suami isteri mereka nak kena selesaikan. Tapi Rasulullah memikirkan ini untuk menegakkan hukum yang Allah perintahkan. Aku sebahagiannya aku keluarkan. Untuk kamu, aku beri. Kamu bagi pada suami kamu. Yang kamu nak bagi, kamu bagi pada suami kamu. Suruh dia beri makan kepada 60 orang miskin. Dan kemudian selesai. Nanti kamu boleh berhubungan semula seperti suami isteri. Dan pesan jangan lagi melakukan zihar kepada kamu. Bila dia dengar begitu, maka Khawlah ini, dia pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah Al-Mujadalah ni. Khawlah ni, dia punya luar biasa dia setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat. Nak cerita macam mana penghormatan sahabat Nabi pada Khawlah. Yang pertama sebab orang kagum dengan dia. Boleh dia ketepikan emosi kecil hati dia tu, dia tak peduli kecil hati dia. Yang penting apa yang Allah nak pada dia. Yang Allah perintah pada dia, tu je dia fikir. Dia bukan fikir nanti suami aku cakap apa, dia tu sampai hati buat aku macam ni, dah lah miskin tapi tak sedar diri. Dia tak peduli tentang itu. Dia tak peduli tentang apa benda-benda ni semua. Dia bukan tak peduli maknanya tak ambil kisah. Tapi ada benda yang lebih mustahak pada diri dia, iaitu nak menjalankan apa yang Allah perintahkan saja. Jadi, sifat dia ni sampai ada satu surah khas berkaitan dia, cuma tak sebut nama. Wanita yang bersoal jawab nak mendapatkan penjelasan dari Rasulullah. Nama dia Al-Mujadilah. Jadi, wanita. Dan bila dia Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat, kemudian Sayyidina Umar jadi khalifah. Suatu ketika Sayyidina Umar jalan bersama dengan sahabatnya, jalan. Sayyidina Umar terserempak dengan Khawlah. Masa tu Khawlah dah tua. Sebelumnya suami dia tua. Dia agak sederhana lah, tak berapa tua. Jadi dia tubuhnya masih kuat. Orang kata fizikalnya masih bagus. Sekarang ni zaman Sayyidina Umar dia dah tua sangat. Dia terserempak dengan Khawlah. Lalu Sayyidina Umar ni yang jadi khalifah ni, ketika jalan berselisih, dia berhenti. Dia beri salam, dia beri penghormatan kepada Khawlah. Jadi sahabat Sayyidina Umar sebelah ni tunggu sebelah. Kira-kira macam bodyguard lah, kira-kira macam tu lah. Sekali Sayyidina Umar tanya khabar, apa khabar makcik apa khabar? Jadi Khawlah ni kata, wahai Umar, engkau apa khabar? Baik Sayyidina Umar, aku nak pesan kat engkau. Engkau ni aku kenal dari kecil. Engkau ni aku kenal daripada pasar jahiliyah, pasar Ukas lagi aku dah kenal engkau Umar. Dulu engkau ni kecil-kecil, dulu begini. Orang tua, engkau dulu gini. Sampai sekarang engkau dah jadi khalifah ya Umar. Ni makcik nak pesan kat engkau. Engkau kalau jadi khalifah, engkau jaga rakyat dengan baik. Engkau mesti tunaikan amanah. Dia cakap panjang-panjang. Dia cakap nasihat panjang-panjang. Jadi sahabat Sayyidina Umar yang kat sebelah ni tengok, orang perempuan ni, makcik ni. Cakap sikit-sikit bolehlah dengan khalifah. Ini nasihat dah panjang-panjang, dah macam ceramah. Dah macam bagi ceramah panjang-panjang. Sayyidina Umar diam. Baik makcik, saya dengar makcik. Lagi makcik, apa lagi makcik? Jadi dia dengar. Jadi sahabat Sayyidina Umar ni, dia tengok kenapa makcik ni duk cakap lama-lama. Dia tak tahu ke yang depan dia ni khalifah? Akhirnya dia tegur makcik dia. Dia kata, makcik, ni sahabat Sayyidina Umar ni, kata makcik, macam ni makcik, yang makcik tengah cakap ni Sayyidina Umar. Dia ni khalifah. Sudah makcik, cukup makcik, dah panjang sangat ni. Kata Sayyidina Umar, wahai sahabatku, biarkan makcik ni bercakap, kerana engkau kena tahu siapa makcik ni.
makcik ini adalah namanya Khawlah. Dia adalah wanita yang bila dia bercakap, Allah mendengar percakapan dia. Bila dia mengadu, Allah terima pengaduan dia. Dan bila dia berbual, bercakap dengan Rasulullah, Allah mengakui dialog mereka berdua dan Allah selesaikan masalah dia langsung di dalam Al-Quran. Maka oleh kerana wanita ini percakapannya didengari oleh Allah, maka aku akan tunggu dekat sini selagi mana dia nak bercakap. Aku tak akan bergerak meninggalkan dia, kecuali kalau masuk azan solat, aku akan pergi solat sekejap dan aku akan kembali semula ke sini mendengar percakapan tazkirah dia sampai dia sendiri berhenti untuk memberi nasihat kepada aku. Lalu bila Sayyidina Umar cakap begitu, maka sahabat Sayyidina Umar pun membiarkan. Maka Sayyidina Umar terus mendengar apa pesanan makcik tua ni kepada dia. Dia hormat bukan sekadar orang tua, bukan sekadar kerana perempuan, tetapi dia hormat kerana wanita ini adalah wanita yang ketika mana dia bercakap, dia memang cakap ikhlas semata-mata kerana Allah. Dia mengadu kepada Nabi bukan nak luah perasaan, bukan. Dia mengadu kepada Nabi bukan nak memburukkan suami, bukan. Dia langsung tak ada niat benci suami dia, langsung tak ada niat nak mengaibkan, langsung cuma dia nak tahu apa hukum dari Allah untuk aku nak buat. Itu saja. Lepas aku dah buat, aku nak selesaikan urusan aku dengan Allah. Kalau selesai, urusan aku dengan suami akan aku perbaiki. Yang penting jangan melanggar batasan antara aku dengan Allah. Macam tu sekali difikirkan oleh Khawlah ini, maka Allah angkat darjatnya sehingga dia itu bukan sahaja dimuliakan oleh Allah, bukan sahaja dimuliakan oleh Rasulullah, malah dimuliakan sendiri oleh sahabat Nabi Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah tunggu tepi jalan, makcik tua memberikan tazkirah sampai dia beri amaran kepada kawannya, kalaulah dalam Quran Allah mendengar percakapannya, maka aku lebih patut untuk mendengar percakapannya sehingga dia berhenti untuk memberikan nasihat dan pesanan kepadaku. Besar contoh, sangat cantik contoh yang Allah paparkan di dalam Al-Quran berkenaan Khawlah ini, seorang wanita yang menjaga urusannya dengan Allah. Dan mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada kisah Al-Quran ini untuk diri kita. Sejauh mana kita menggunakan perasaan semata-mata untuk marah-marah, untuk sakit hati, untuk merajuk. Kita membuang masa kerana kita melayani sifat yang tidak elok yang ada pada diri kita. Tugas kita merawat sifat-sifat, perasaan-perasaan, emosi-emosi yang tak perlu ada dalam hati kita. Kita nak rawat peringkat demi peringkat. Tujuan dia supaya kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan perkongsian cerita dari Al-Quran, kisah Al-Quran ni memberi iktibar sama kepada kita. Jangan lupa untuk ajak kawan-kawan kita, kawan-kawan kita, sahabat kita untuk turut sama bersama kita pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat ambil pengajaran dan menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kasiran Al-Fadil Ustaz Elyin Aminin yang sudi bersama dengan program Gema Yasin Nur Iman pada pagi ini. Terima kasih atas perkongsian ilmu tentang kisah dari Al-Quran dari ayat 1 hingga ke 4 surah Mujadalah tentang kes zihar. Mudah-mudahan para jemaah yang hadir pada pagi ini mendapat penjelasan yang terperinci tentang hukum zihar. Mudah-mudahan kita ambil iktibar pengajaran dari kisah-kisah Al-Quran dalam penghidupan seharian kita, insya-Allah. Terima kasih kepada pengurusan Gema Yasin Nur Iman. Terima kasih kepada muslimin, muslimat yang sudi hingga ke saat ini bersama dengan program Gema Yasin Nur Iman. Mudah-mudahan semua kita dikurniakan ilmu, pengetahuan yang bermanfaat, ketakwaan kepada Allah
dan menjadi hamba-hamba yang taat dan bersyukur atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya terus umumkan program-program Gemah Yasin Nur Iman pada hari ini pada pukul 2 petang pada muslimah terutamanya yang mengikuti halakah tahfiz iaitu hafazan bersama dengan Ustazah Helen pada pukul 2 petang. Pukul 5.15 petang iaitu kuliah asar bersama dengan Ustaz Muhammad Aizuddin yang akan mengupas buku Ensiklopedia Perang Rasulullah. Untuk makluman para jemaah, Ustaz tu sendiri ialah penulis buku tersebut dan beliau akan mengupaskan tentang buku bedah buku tersebut insya-Allah. Pada pukul 8 malam kuliah maghrib bersama dengan Ustaz Haji Abdullah Tuda, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah pada pukul 8 malam. Dan pukul 9 pada muslimah yang ikuti talaki bersama Ustazah Humaira pada pukul 9. Dan 9.15 jangan lupa bersama dengan Ustaz sekali lagi. Ustaz akan bersama-sama kita lagi pada sebelah malam ini. Teruskan war-warkan kepada semua rakan-rakan, kenalan, saudara mara untuk bersama dengan kuliah kita pada pukul 9.15 iaitu untuk tahsin Al-Quran. Jadi kita luangkan masa mengimarahkan majlis ilmu Gemah Yasin Nur Iman. Jadi sebagai penutup majlis, sekali lagi dengan segala sukacita dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan seterusnya menutup kuliah kita pada pagi ini dengan surah Al-As. Dipersilakan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih Ustaz pada semua Terima kasih, jemaah. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Amin. Jazakallah Ustaz. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya Ustaz. Boleh ke Ustaz? Ada Ustaz.